Terima kasih ya Dato' Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut membahas Rang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2009. Dato' Yang Di-Pertua, ada beberapa perkara di bawah Rang Undang-Undang yang saya mendapati kurang jelas dan saya memohon agar Yang Berhormat Menteri selepas ini boleh memberi penjelasan berkenaan. Saya ingin tahu perkara satu ya, buat masa ini ada berapa puas syarikat atau agensi yang terlibat dalam kategori pengguna data yang memproses, mengawal maklumat data peribadi. Dan selepas ini saya ingin tahu, Rang undang-undang ini saya mendapati ia adalah senyap berkenaan sumber maklumat atau data peribadi. Bagaimanakah pihak kerajaan atau kemudian akan memantau ya bagi memastikan bahawa pengguna data ini yang selepas ini perlu menjalankan proses pendaftaran memperolehi data-data individu atau subjek melalui sumber yang sah. It is through legal means and not illegal means untuk dengan izinnya memperolehi data ini. Saya nampak rang undang-undang ini adalah senyap ya. Saya harap pihak kementerian boleh menjelaskan. Kita tidak mahu menggalakkan pengumpul maklumat atau data ini menerusi hubungan dalaman dalam agensi atau kaki tangan kerajaan atau syarikat tertentu memberi data kita. Jadi rang undang-undang ini adalah senyap berkenaan source of information atau source of data. Ini perkara kedua. Mungkin pihak Yang Berhormat Menteri boleh menerangkannya. Dan saya ingin merujuk kepada Seksyen 10 ya Dato' Yang Di-Pertua. Seksyen 10 menyentuh berkenaan prinsip penyimpanannya. Salah satu prinsip ya yang perlu dipatuhi oleh pengguna maklumat, pengguna data ya, atau yang mereka perlu patuhi menerusi prinsip perlindungan data peribadi. Itu salah satu adalah prinsip penyimpanannya. Satu yang Di-Pertua, saya ingin tahu ya, data peribadi ya, mengapa tidak dalam aspek ini tidak menetapkan satu tempoh di mana selepas tempoh tertentu maklumat ini perlulah dimasukkan. Ia adalah senyap. Ia hanya kata ia selepas tujuan kutipan maklumat itu ia harus dimasukkan atau dimusnahkan, tapi tidak diberi tempoh ya. Satu yang Di-Pertua, saya sebenarnya agak risau Satu yang Di-Pertua apabila kita pergi contohnya reality on the ground Satu yang Di-Pertua. Kita pergi supermarket ada cabutan hadiah. Kita isi borang untuk menyertai cabutan hadiah. Kita pergi stesen petrol station. Kita ada kalau mengisi minyak lebih daripada RM30, kita diberi borang untuk menyertai pertandingan. Semua maklumat-maklumat ini diberi. Jadi selepas akta ini dikuatkuasa, apakah ia dapat melindungi maklumat kita ini? Sebab akta ini hanya memerlukan pengumpul maklumat tu, iaitu pengguna data itu mendaftar saja. Bagaimana dengan syarikat-syarikat yang menjalankan promosi ini? Supermarket atau rancangan televisyen SMS, kita selalu diminta untuk mengundi. Dan juga seringkali kita menerima panggilan telefon. Saya pernah menerima aduan. Ada sindiket tertentu yang menelefon orang terpatah di sini, sindiket dari luar negara, menyatakan telah memenangi hadiah, cabutan hadiah atau loteri ke dalam majlis tertentu. Bagaimana mereka mempunyai maklumat ini? Selepas ada aktanya, bagaimana ia dapat melindungi kita. Contohnya, Dato' Yang Di-Pertua, saya bagi stesen minyak. Selepas pertandingan itu habis, tamat. Apa terjadi kepada maklumat kita? Apakah dengan ada akta ini, memerlukan stesen minyak juga, contohlah, juga mendaftar? Sebab mereka akhirnya adalah mereka mempunyai semua maklumat peribadi kita. Alamat kita, nombor telefon kita, email kita, nombor kad pengenalan kita. Mungkin pihak Yang Berhormat Menteri ya, boleh menerangkan, menjelaskan perkara ini. Dan ada satu ialah Seksyen 7 ya Dato' Yang Di-Pertua. Seksyen 7, dengan izin saya membacanya. Seseorang pengguna data hendaklah melalui notis tertulis memaklumkan seseorang subjek data.
Ia hanya memerlukan pengguna data itu secara notis bertulis. Itu sahaja. Apakah saya rasa ini terlalu longgar ya? Mungkin pihak kementerian boleh melihat mewajibkan pengguna data menggunakan cara notis bertulis secara berdaftar. AR register. Jadi apabila subjek tidak menerima notis tersebut, sekurang-kurangnya apa ada isu pertelingkahan berkenaan maklumat itu, boleh ada bukti bahawa pihak pengguna data telah cuba menghubungi subjek tersebut. Dan saya ingin tahu bagaimana pihak kementerian boleh memantau salah guna maklumat peribadi selepas ada akta ini. Apakah jika subjek tiada mengadu, pihak kementerian tidak atau pihak agensi tertentu tidak akan dapat memantau maklumat peribadi ini. Tadi saya bagi contoh, selepas tamat satu pertandingan, bagaimana pihak kementerian boleh memastikan bahawa maklumat atau tujuan niat pengumpulan data itu telah dicapai dan maklumat itu benar-benar dimusnahkan. Itu antaranya perkara yang saya ingin bangkitkan. Sekian, terima kasih Datuk.